tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan merdeka. Bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah hari ini kita punya. Kita punya. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan merdeka. Bangkit semua demi negara, selamanya kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Punya. Impian aku gemilang baru. Majlis Raja-Raja hendaklah menawarkan kepada raja yang pertama dalam senarai pemilihan. Jika ia menolak, Majlis Raja-Raja hendaklah menawarkan kepada raja urutan yang seterusnya dalam senarai pemilihan. Begitulah sehingga raja itu menerima jawatan tersebut. Selepas itu, Majlis Raja-Raja hendaklah mengisytiharkan pelantikan tersebut kepada Dewan Rakyat dan juga Senat. Jadi begitulah cara pemilihan ataupun pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Setiap raja layak menjadi Yang di-Pertuan Agong kecuali ia sudah memberitahu kepada penyimpan Cap Mahkota Besar bahawa ia tidak berkeinginan untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan bahawa raja itu tidak layak merangkul tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong melalui undian sulit. Jadi, mari kita lihat cara pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dipilih melalui Majlis Raja-Raja, yang mana Yang di-Pertuan Agong dipilih secara bergila-gila selama 5 tahun, yang dibuat secara undian sulit oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Terdapat 15 Yang di-Pertuan Agong dari bermulanya penubuhan Malaysia pada tahun 1957 hingga sekarang. Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1957 ialah Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad, dan Yang di-Pertuan Agong sekarang merupakan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Selepas setiap 5 tahun, Yang di-Pertuan Agong akan bertukar mengikut aturan negeri yang telah ditetapkan. Maknanya setiap 5 tahun raja-raja negeri seterusnya akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai fungsi dan peranan dalam perlembagaan Malaysia. Yang pertama,
Yang di-Pertuan Agong merupakan simbol kesatuan dan kestabilan, kerana pemilihan Yang di-Pertuan Agong melibatkan semua raja-raja Melayu dan pemerintahan oleh seorangnya di-Pertuan Agong dipandang sebagai warisan tradisi dan warisan kerajaan Melayu. Kedua, Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dan kuasa-kuasa khas dalam sistem perundingan Malaysia untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak individu, iaitu hak rakyat terpelihara. Yang ketiga, fungsi seremonial dan protokol. Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan seremonial yang penting dalam pelbagai majlis rasmi dan upacara kenegaraan. Ini termasuk pelantikan Perdana Menteri, perbubaran Parlimen dan upacara kenegaraan yang lain. Selain itu, peranan yang bersifat simbolik, Yang di-Pertuan Agong turut memainkan peranan dan penggalakan pembangunan ekonomi dan kebajikan rakyat. Yang di-Pertuan Agong boleh memberikan pandangan dan sokongan berdasarkan kebijaksanaan baginda kepada pelbagai inisiatif pembangunan. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong perlu mengekalkan kedudukan neutral dan tidak terlibat dalam politik harian. Ini memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip perlembagaan dan ketelusan Yang di-Pertuan Agong dalam sistem politik Malaysia. Dan akhir sekali, hubungan antarabangsa. Yang di-Pertuan Agong juga memainkan peranan dalam hubungan antarabangsa Malaysia dengan negara-negara lain dengan melalui lawatan rasmi dan perwakilan negara di peringkat antarabangsa. Penting untuk diingatkan bahawa walaupun Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertentu, peranan beliau adalah terhad dan diarahkan oleh perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi marilah kita melihat bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kuasa Yang di-Pertuan Agong merangkumi 3 aspek, iaitu kuasa eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Dalam kuasa eksekutif, Yang di-Pertuan Agong berhak melantik Perdana Menteri sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, di mana pada budi bicaranya memperoleh kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat. Seterusnya, baginda turut melantik Ketua Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan juga Ketua Audit Negara. Dan akhirnya, Yang di-Pertuan Agong turut merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Seterusnya, dalam kuasa perundangan pula, Yang di-Pertuan Agong berhak untuk memanggil Parlimen bersidang serta membubarkannya. Beliau turut menjadi Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan sah kaum lain. Dan akhirnya, Yang di-Pertuan Agong turut berkuasa dalam mengisytiharkan darurat demi mempertahankan keamanan dan keselamatan awam. Dan akhirnya, kuasa kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong turut memiliki kuasa pengampunan, di mana dalam hal jenayah di wilayah Persekutuan, seseorang pesalah yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Beliau bertindak atas nasihat lembaga pengampunan, di mana Yang di-Pertuan Agong boleh mengampunkan atau meringankan atau menangguhkan hukuman pesalah tersebut. Dan begitu sahaja tentang bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih.